Alright, record dah. So yang kedua, so bila kita faham tentang rugi ini, rugi yang kedua adalah bukannya rugi setakat free gift ya. Rugi yang kedua ataupun yang ketiga ini adalah rugi mungkin harga special hari ni. Dia rugi kalau dia tak buat pembayaran sekarang ataupun tak booking sekarang, dia akan rugi harga special hari ni. Macam mana kita nak buat harga special hari ni tu? First, contohlah kita nak jual harga G-Shock tadi kan, G-Shock tadi kita letak harga asal, harga asal kat kotak contoh kan, harga asal kat kotak bukannya harga yang kita dapat ataupun harga yang kita nak jual, harga kat kotak. So kalau harga kat kotak mungkin dia letak 999. Faham ya? Kan harga kat kotak mungkin dia letak harga 999. Lepas tu kita tambah free gift yang ada. Contohlah kita bagi bag, kita bagi postage percuma, kita bagi apa lagi? Mungkin kita bagi rebate. Okay. So kat sini pun kita nilaikan sekali. So 999 tambah bag mungkin RM20. Postage mungkin 10. Rebate mungkin 10. Ataupun waktu warranty card. Ataupun warranty card, extra warranty kan. Ataupun extra warranty guarantee. Warranty card. So maksudnya dia nak tambah lagi setahun. Kita bagi lagi percuma 1+1. Harganya 50 kat sini. So 999 tambah 10, sekejap ni berapa ni? Ada 40, ada 90, ada 1,000. 1089 sekejap. 1089 plus 999 tambah 90. 1089. Lepas tu kita tulis kat sini harga special hari ni. Maksudnya harga ni lah. Kan? Kita nak jual berapa? Okay, kita nak jual berapa? Mungkin hari tu kita boleh offer diorang RM800. Kat sini tulislah jimat berapa. So 1089 tolak 800, kat sini dah jimat 289. Itu untuk customer rasa rugi kalau dia tak ambil offer kita hari ni. So Raihan, macam mana you nak buat customer rasa rugi adalah you boleh guna antara teknik-teknik ni. Proven dah. Sebab ingat, kalau customer tak rasa rugi, kalau customer tak rasa rugi, dia takkan buat pembayaran hari ni. Contoh, saya bagi offer, saya bagi contoh saya lagi supaya tuan-tuan dan puan-puan lebih senang faham. So offer yang sangat menarik, ingat offer yang sangat menarik, orang akan cari masa dan duit. Okay, offer yang sangat menarik, dia akan menarik ataupun orang akan cari masa dan duit. Contoh, dalam ini kalau saya tengok ada ramai perempuan tak silap saya. Okay, ramai perempuan. Kita ada Annaliana, Baby Bulan, Balkis, Ija Amdan, Ira Ramli, Hidayat, Fatiyah, Fina Beauty. Lepas tu ada May, Syazana, kan? So balance lah hari ni, ada lelaki ada perempuan. Kita offer pada yang perempuan. Yang perempuan saya nak tanya para wanita ni, minat emas tak? Suka tak emas? Suka tak? Suka kan? Mesti suka, betul? Cuba bayangkan Habib. Cuba kita bayangkan Habib. Tahu Habib? Habib Jewels ni. Bukan Habib yang menang semalam Habib So Habib ni dia offer, biasa sekarang 1 gram berapa? Mungkin hampir 280 ataupun sampai 300. Hampir. Okay? Tiba-tiba Habib buat offer 1 gram 150 saja. Tiba-tiba Habib buat offer 1 gram RM150 saja. Tetapi untuk dapatkan offer ini,
Dia punya rules and regulation dia. Untuk dapatkan offer ini, kena beratur ataupun kena standby depan kedai pukul 2:30 pagi. Okey. Untuk dapatkan offer 1 gram RM150 daripada Habib, you kena standby depan kedai dia pukul 2:30 pagi. Rasa-rasa beratur tak? Rasa-rasa beratur tak? Rasa-rasa beratur tak? Beratur kan? Sebab apa? Offernya sangat menarik, dan bila lagi Habib nak buat. Dan kalau kita tengok kedai Habib ni ataupun Habib Jewels adalah antara top kedai dalam industri emas. Sebab apa? Mungkin emas dia agak mahal, tetapi kenapa orang nak beli Habib juga? Sebab mungkin design dia, dia punya mungkin hasil tangan dia kan. So kadang-kadang dia ada kelebihan kat design. Walaupun kita tahu di Pantai Timur emasnya jauh lebih murah. Kalau kat Habib 280, kat Pantai Timur ataupun di Melaka, di Kelantan, di Terengganu, harga emas tu boleh jatuh sampai 255. So banyak jimat. Yelah 1 gram kita beli biasa berapa? 20, 10, betul? So kalau dah jimat RM20, kalau 10 gram dah dekat 300. Cuma isunya mungkin kat area-area Pantai Timur tu mungkin design je lah. Yang lawa-lawa tu dah habis dulu dah. Orang dah booking siap-siap dah. Yang tinggal tu yang biasa-biasa saja. Faham ya? Okay, good. So Syazarul Adli bin Bashir, silakan. Boleh je record. Tapi saya pun dah record juga. Nanti saya akan upload kat YouTube. Don't worry. Ahmad Buhari, jelas. Puan Raihan, jelas. Terima kasih. Okay, so next soalannya. So untuk Raihan jelas ya, macam mana kita nak buat rasa rugi walaupun anda ni jual jam. Walaupun kita jual jam, saya dah bagi banyak idea dah. Okay, so insyaAllah lah gunalah idea-idea ni. Tak perlu guna semua, guna salah satu saja. Tapi buat dia rasa rugi. Okay, alright, next. Daripada Balkis. Sir, saya nak tanya, Sir selalu cakap nak attract customer untuk beli. Selalu saya cakap nak attract customer untuk beli, kena buat mereka rasa rugi. Baru mereka akan buat action untuk bertindak. Jadi untuk buat mereka rasa rugi, as a seller, kita kena naikkan level interest customer lah kan. Setuju untuk Balkis. So saya tak faham maksudnya naikkan level of interest. So kau punya ayat ni ayat kelas high end. So saya tak faham maksudnya apa maksud ikan naik level of interest. Mungkin saya rasa ni level of trust. Maksudnya level of trust. Sebab apa? Ingat cakap saya, customer tak jadi beli dengan kita. Ingat customer tak jadi beli kita dengan sebab dua perkara. Yang pertama sebab duit, maksudnya dia tak mampu. Yang kedua sebab trust. Dia belum suka kat kita. Maksudnya dia belum suka kat kita. Maksudnya so macam mana nak suka kat kita, dia guna formula KLT lah. So first dia kena tahu yang kita ada jual jam. Selepas tu kita buat dia rasa suka dan selesa dengan kita. Selepas tu baru ada timbulnya trust. So macam mana nak tahu trust tu ada? Dia dah mula bercerita masalah dia tentang apa yang dia hadapi pada kita. So macam mana kita nak tahu dia dah mula trust, dah mula suka. Kalau suka ni dah mula melayan. So apabila dah melayan itu, tahap another kita nak tahu customer ni dah mula trust dengan kita atau tidak. Dia dah mula bercerita tentang masalah internal dia. Contoh macam saya. First orang tahu yang saya ajar closing. Lepas tu saya jual e-book pula. So saya buat dia minat macam mana ilmu-ilmu yang saya ajar. So apabila dia dah mula bercerita, contoh kan, Sir, tim saya ada masalah ini tak? Tim saya ada masalah ini tak? Boleh tak tolong saya buat training. So macam mana nak tahu yang dia dah mula percaya kat saya, dia dah mula cerita tentang dia punya internal issue, team dia slack kat mana. Sebab tak semua orang boleh cerita team dia punya masalah tiba-tiba je. Faham ya? Alright, so untuk Balkis, so kita nak kena naikkan level of trust kita. Okay, so soalan Balkis, cara nak naikkan level of trust.
So kalau bahasa Balkis tadi, level of interest lah, sama je sebenarnya. Saya faham maksud dia tu. So interest ni maksudnya macam mana nak buat dia minat kat kita. So saya upgrade sikit macam mana dia nak supaya percaya kat kita. Okay. So biasanya apa yang saya boleh cadangkan, pertama, personal branding. Personal branding kena jaga. Ini adalah kita sebut sebagai nama baik. Ataupun kalau dalam bahasa saya ni, credibility. Kita kena jaga nama baik kita. Itu je lah modal yang paling utama yang kita ada kalau nak berniaga. Sebab tu tolong saya, tuan-tuan dan puan-puan, jangan buat hal. Jangan buat hal. Jangan pergi letak iklan kat iklan orang. Jangan pergi sailang orang kata, contoh saya nak jam kan. So ada orang dah letak post dia betul-betul lihat pula. Okey, kalau nak dapat harga dengan murah, awak letak bawah post dia. So kita tak nak jadi orang-orang macam tu. Okey. Ini nama baik. So yang kedua, personal branding pula, nak tak nak kena banyak sharing. So sharing ni, ini yang akan membantu kita, memudahkan kita buat copywriting. Okay, copywriting. Copywriting ni maksudnya apa? Ayat iklan yang menjual lah. Okay. Dan kadang-kadang kalau kita duduk cerita pasal promosi, orang pun jadi bosan dan boring. So kita tak nak jadi cerita pasal promosi sahaja. So kalau boleh kita nak share kan, apa USP produk kita. Contoh kalau kita jual jam, apa beza jam kita dengan orang lain? Apa beza kita dengan orang lain? Apa beza after sale kita berbanding orang lain? So itu yang kita akan highlightkan sedikit. Dan sharing ni pula, kenapa kita susah nak buat sharing? Yang pertama sebab kita mereka cerita. So bila nak mereka cerita ini, kita tengah tak positif, kita tengah dalam keadaan yang tengah susah, tengah struggle. Tiba-tiba you nak bercerita tentang positivity, nak bercerita tentang keyakinan, nak cerita tentang jalan terus, langgar saja, padahal you tengah negatif. Betul? So benda tu tak synchronize dengan apa yang you rasa. So apabila dia tak synchronize, you tak boleh nak menceritakan ayat ataupun konten yang paling jujur yang you boleh buat. Dan apabila benda tu direka-reka, orang nampak dan boleh berasa. So elakkan. So daripada you duduk mereka cerita, it's better ketika sharing ini fokus pada documentation. Maksudnya, apa yang you buat, you share. Itu je, itu dokumentasi. Maksudnya, ambil vlogging ke, ataupun just macam ni je lah. Contoh hari ni pergi post laju, nak post barang. Dah, cerita itu. Tak perlu nak hype sangat. Dalam social media ni, orang nak tengok kita punya aktiviti. Orang nak tengok kita punya proses. Bukan asyik hari-hari positif je. Orang pun boring juga. Dan kadang-kadang kalau hari-hari positif je akan menyebabkan kita rasa macam apa? Fake sangat. Faham ya? Dan susah nak bawa positif hari-hari. Dan kita kalau boleh, ni lagi satu tips saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan. Jangan sandarkan bisnes kita pada motivasi. Maksudnya apa? Okey, tengah motivasi tinggi, baru semangat, baru buat jalan, baru buat kerja. Tak. Tapi kita sandarkan bisnes kita pada apa? Pada tanggungjawab. So apa maksudnya pada tanggungjawab? Kalau hari tu ada target nak kena buat 10,000, contoh sebulan kena buat 10,000, sehari kita kena at least dapatkan RM385. So tanggungjawab kita adalah untuk dapatkan RM385. So apa jadi pun, by hook or by crook, kena capai 385. Ini tanggungjawab. Sebab apa? Sebab kita tahu nak kena buat berapa. Tapi kalau kita sandarkan pada motivasi, positivity saja. Kalau pagi tu cloud, takkan hari tu langsung tak buat apa-apa. Faham ya? InsyaAllah. Okay, so ini yang pertama adalah personal branding. Maksudnya jaga nama baik. Dan kalau tanya saya berapa lama nak bina personal branding, saya mula orang cari apabila dengar perkataan closing, dengar perkataan sale, dengar perkataan mungkin tak capai KPI, selepas 2 tahun saya bina nama saya. Di mana lepas ni kalau ada kawan-kawan kata kan, weh, aku tengah carilah siapa boleh ajar pasal sale. Sebab apa? Okey, dah buat marketing, list dah banyak tapi tak close. Apabila ada keyword-keyword macam ni, dan antara nama-nama yang top 3 yang mereka akan sebut, mungkin saya, Encik Khairul ataupun Coach Z, kan?
So antara 3 nama ni saya dah masuk dah top 3 selepas 2 tahun. Bukannya saya buat cerita pasal closing hari ni besok orang terus kenal saya. Oh tidak. Itu 2 tahun secara serius. Kalau betul-betul saya tengok balik Facebook saya, timeline saya dah bercerita tentang closing ni daripada 2016. Dan kenapa saya tak pernah berhenti tentang cerita tentang closing? Sebab itu adalah passion. Yes. Passion. Passion ni maksudnya apa? You cinta, sayang dan percaya terhadap apa yang kita buat. Nak tahu kita passion atau tidak, tuan-tuan dan puan-puan, adalah apabila kita buat satu perkara itu tidak mengharapkan gaji ataupun upah. Maksudnya contoh, you jual jam disebabkan you memang minat gila dengan jam. Kalau lah tak boleh nak jual, you sanggup simpan sebagai collection ataupun collector item. Itu passion. Dan apabila you passion, you akan belajar tentang A to Z tentang jam, cara jaga tentang jam. Yang you boleh cerita balik daripada Z to A balik tentang jam. Itu passion. Dan kalau orang tak nak beli, orang kata mahal lah jam ni, you tak marah. Sebab apa? Kalau orang Pantai Timur kata mereka dok kena barang, tak kena barang, macam tu kan. So itulah passion. Okay. Dan yang ketiga, frekuensi lah. Macam mana nak pastikan kita ni sentiasa berjaya naikkan frekuensi ni. Maksudnya apa? Kekerapan. Kekerapan apa? Maksudnya follow up. Penting tuan-tuan dan puan-puan. Follow up ni sangat penting. Follow up. Contoh, follow up minimum berapa kali? 6 kali. Paling banyak maksimum berapa? Berapa kali nak follow up customer? Sampai beli. Ni follow up. Lepas tu kekerapan orang nampak iklan kita kat social media. Sebab tu sekarang tuan-tuan perempuan nak tak nak, tuan-tuan perempuan kena dah mula belajar macam mana nak secara konsisten buat marketing. Buat sharing. Marketing tu adalah sharing. Okay, marketing ni bukan hanya sekadar menjual. Sharing, share. Sebab tu kalau boleh, kalau memang tuan-tuan perempuan sangat aktif di Instagram, go for Instagram. Share banyak-banyak. Sehari tu kalau boleh, mungkin paling sikit lah kena posting 3 gambar. Tapi kalau rajin, kalau betul-betul serius, paling-paling pun setiap kali posting tu 3 gambar. Lepas tu mungkin satu hari tu lebih kurang 3 kali sharing. Pagi, petang, malam. Biar banyak. Sebab apa? Orang akan tengok kita punya IG shop tu, at least kena ada 100 gambar. Barulah dia rasa macam ada trusted sikit. Follower tak banyak tak apa. Tapi gambar itu at least kena ada 100 gambar. Okay? Lepas tu, kalau untuk FB ni pula, FB bagi saya tak semestinya perlu posting banyak kali. Boleh. Tetapi lebihkan fokus untuk posting-posting bercerita tentang kita punya aktiviti bisnes. Bukan hanya sekadar nak promote. Tidak. Okay? Right, good. So ini adalah untuk soalan Balkis, macam mana nak naikkan level of trust dan macam mana nak pujuk customer tu lebih suka dan percaya pada kita. Boleh Balkis Alhamdulillah. Terima kasih Balkis. Okay, so kita next. Soalan yang seterusnya. Sekejap saya tengok balik. Analiana, macam mana nak start follow up customer, bagi salam, lepas tu share testimoni, akhir ayat, lepas share testimoni tu nak bagi ayat apa untuk tanya dia berminat atau tidak. Okay, Analiana. Okay, good. Saya suka soalan ni. So untuk hari ni kita go through lebih pada soalan-soalan yang ada ya. So tak perlulah saya ikut modul saya untuk hari ni. Sebab soalan-soalan ni pun dah cukup menarik dah. Analiana bertanyakan tentang follow up dan hari ni memang saya nak cerita tentang follow up. Okay? Okay, jom. Kita fokus pada Analiana dulu. So Analiana. Okay, Analiana tanya tentang follow up. Okay, dah bagi testimoni. Okay, dah share
konten, sebab testimoni tu antara konten juga untuk follow up. Bagus, saya suka. Lepas tu nak buat apa? Okay, so tuan-tuan dan perempuan, sekarang tuan-tuan dan perempuan ikut Zoom saya ni guna laptop ke guna handphone? Cuba komen. Guna laptop ke guna handphone? Laptop. So handphone yang buat sale tu ada? Ada So maksudnya kalau boleh untuk sesi hari ini handphone asing, ataupun nanti sebab apa kejap lagi kita nak buat praktikal terus. Senang. Kita nak buat praktikal terus. Saya bagi ayat, so follow up customer dalam masa setengah jam. Lepas tu kalau customer reply apa, dan bagi tahu saya. Kita akan buat aktiviti macam tu lah, insyaAllah. Ni nak follow up customer yang kurang daripada 1 bulan ke? Tak kisah. Kalau tanya saya, tak kisah nak customer apa, yang penting dia belum beli. Okay. Tapi nak follow up customer yang dah beli pun boleh, tapi kita tak sebut nama tu follow up untuk menjual lah. Lebih kepada follow up untuk tanya feedback. So kalau boleh fokus pada orang-orang yang blue tick dari awal, yang tak pernah reply langsung. Padahal dia yang nak, tiba-tiba kita bagi intro, dia senyap. Contoh, dia komen kat Facebook kita kan, saya nak, saya minat. Dah tinggalkan nombor telefon, dia dah tinggalkan nombor telefon. Kita WhatsApp, dia senyap. So kita fokus pada orang-orang yang macam ni. Muhammad, Tuan Amirul buat produk apa? Saya? Saya buat untuk ejen jual SIM card. Ejen jual SIM card. Awesome. Okay, tak apa. Alright, so nanti kita cuba buat. So nanti saya akan bagi dia punya structure. Nanti masing-masing yang ada dalam ini adjust ikut produk masing-masing. Okay. Alright, terima kasih. So saya nak tengok dulu komen dulu. Okay. Nak record boleh, don't worry. Kalau nak record tak ada masalah. Kebanyakannya guna laptop dan guna handphone. Awesome. Okay, jom. So kita akan masuk untuk soalan Analiana ni. So Analiana, boleh tak awak share awak jual fokus produk apa? Awak fokus produk apa? Sebab awak yang tanya soalan ni, so awak yang kena share dengan saya apa yang awak dah buat lah. Sebab saya tak nampak awak buat produk apa. Awak just share testimoni, lepas tu dia nak macam ni, nak tanya dia berminat atau tidak. Produk kesihatan macam mana tu? Produk kesihatan ni banyak Analiana. Produk kesihatan, kecil manis ke, ataupun nak putih ke, ataupun nak sebut brand pun tak ada masalah. Kita dalam kelas pun. Dan kadang-kadang mungkin brand itu saya kenal ke, so saya boleh bagi contoh terus. Jual produk kesihatan. Okay, so produk kesihatan yang mana satu ni? Untuk turunkan berat badan ke, susu untuk ikhtiar semua penyakit. Okay, susu ikhtiar semua penyakit. Okay, susu awal lembu, faham? Don't worry, saya tahu situ Joy tu memang quite famous juga. Okay, yang pertama, sebelum kita buat follow up, kita kena settlekan masalah ni dulu. Ni ada satu isu, dan kadang-kadang isu ni adalah benda-benda yang kita tak sedar. Okay, tuan-tuan dan perempuan, nak menjual ataupun nak mudah closing. Okay, nak mudah closing. Okay, nak mudah closing, tuan dan puan kena hafal sifir ni. Nak kena hafal formula ni. Nak kena hafal asas ini. Okay, yang pertama, customer kena tahu yang kita ni jual produk yang kita jual sekarang. So saya rasa saya dah share tadi, ada 3 perkara yang you boleh highlightkan. Personal branding, frequency follow up, lepas tu apa lagi tadi saya share? Passion. Maksudnya orang nak kena tahu betul ke you betul-betul minat dengan apa yang you buat. So ini step pertama, customer kena tahu yang kita jual, produk yang kita jual lah. Okay. Yang kedua, customer kena perlu. Bila dah masuk perlu ni tuan-tuan perempuan, bila kita dah masuk perkataan perlu, kita tak boleh guna semua.
Apabila kita dah masuk bahagian perlu, kita tak boleh guna perkataan semua. Sebab apa? Tak semua perlu apa yang kita jual. Memang kita boleh ikhtiar selesaikan semua masalah, tapi ingat, orang yang contoh yang ada asam urat, main sebut je kan asam urat. Contoh ada gastrik, dia tak nak tahu tentang kulit kusam. Orang yang ada gastrik tak nak tahu tentang demam. Orang yang pasal gastrik dia tak nak tahu tentang susah buang air, dia tak nak tahu. So kat sini kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, satu masalah, satu penyelesaian, satu produk. Walaupun produk kita boleh selesaikan macam-macam masalah. Faham ya? Walaupun produk kita boleh selesaikan macam-macam masalah. Jangan jual pada semua orang. Ini keyword dia. Jangan jual pada semua orang. Sebab apa? Sebab apabila kita jual pada semua orang, itu yang menyebabkan kita susah nak buat closing. Sebab apa? Banyaknya sebab kan. Kenapa? Kita tak jumpa dia punya desperate. Kita tak jumpa dia punya terdesak. Contoh, untuk perlu, untuk susu ni kan, Situ Joy, untuk ikhtiar semua penyakit, kita pilih salah satu, kencing manis. Okey, kenapa orang nak settlekan kencing manis? Kenapa? Mungkin apabila ada kencing manis, kena cucuk insulin. Kenapa tak nak cucuk insulin? Sebab sekarang tengah COVID-19, so nak kurangkan berjalan. Tada. So nampak tak? So kita nak jual yang kita tak nak kita nenek-nenek kita ni, atuk-atuk kita ni kurang berjalan, lagi-lagi waktu COVID ini. So supaya dia boleh mula kurangkan cucuk insulin, just amalkan Situ Joy. Itu contoh. So apabila kita nak main kad perlu ni tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak jumpa kita punya desperate ni, you kena tambah sedikit keadaan dan situasi semasa. Kenapa? So apabila kita boleh relate dengan waktu-waktu ataupun kita boleh relate dengan situasi semasa sekarang. Contoh macam tadi, Amirul saya lupa tadi nama Amirul yang jual SIM card tadi. So you kena relate dengan situasi semasa, kenapa orang kena join business SIM card kita. Bukan hanya sekadar nak buat duit. Sebab apa? Kalau kata nak buat duit, you dah antara orang-orang yang terakhir. Maksudnya lambat dah. So kalau nak buat duit tu quite tough, kan? Tetapi you kena relate waktu sekarang ni. Waktu sekarang ni kalau nak buat bisnes, carilah benda-benda yang tak perlu keluar, yang tak perlu jalan. Cukup buat posting kat FB, dan kita pun terus daftar secara online saja. Tak perlu nak pergi HQ, tak perlu nak submit macam-macam. Itu adalah bisnes yang sangat mudah. Dan sekarang bila semua kena duduk rumah, kalaulah tak nak berniaga pun ataupun tak nak buat bisnes, at least kita share supaya dia pakai. Sebab apa? Kita ada plan-plan internet banyak ke, unlimited ke. Sebelum ni mungkin kita tak terasa sangat dapat 20 gig, mungkin rasa banyak. Tapi bila dah kena PKP, 20 gig aku rasa 2 hari je. Betul tak? So kita highlightkan kat situ. So relatekan dengan situasi semasa, iaitu waktu sekarang COVID, kena duduk kat rumah, lagi-lagi work from home. Work from home ni nak guna Unify contoh. Tak semua kawasan ada Unify. Contoh macam saya sendiri, tempat Banting ni Unify tak ada. So saya terpaksa guna line-line yang guna Celcom. So nak guna line Celcom pula, kalau kita guna ambil Celcom sahaja, dia tak ada package yang untuk internet saja. Mungkin ada yang lain, mungkin ada unlimited ke. So kita boleh guna kat situ. Faham Alright, good. Ni perlu ni. Perlu ni you kena relate. Maksudnya kena cari desperate. Kena tanya banyak so what. Contoh kita nak selesaikan masalah semua penyakit. Semua penyakit tu terlalu general. Sebab tu dia susah nak dapat you punya desperate. Okay. So ni untuk Analiana. So jangan fokus pada semua orang. Fokus be specific. InsyaAllah lah you akan jumpa orang yang betul dan orang yang desperate.
So step yang ketiga, bila kita dah tahu tentang customer tahu yang kita jual, customer perlu apa yang kita jual, step yang ketiga, ni filter yang paling terakhir, mampu. Customer kena mampu beli apa kita jual. So bila mampu ni, dia akan filter ramai gila orang. Sebab apa tau? Sebab kita nak cari orang yang mampu. Sebab tu contoh, kita jual pada suri rumah. Dia mampu tak? Mungkin dia ada penyakit. Dia macam-macam penyakit ada. Tapi dia tak mampu beli produk kita. So buat apa kita nak follow up lama-lama dengan dia? Buat apa kita nak fokus kat dia? Bukannya kata kita tak boleh tolong. Boleh. Tetapi ingat, kita ni nak buat sale. Kita nak capai target. So it's better cari orang yang mampu dulu. Fokus kat orang yang mampu dulu. Kalau orang yang mampu tu dah habis, then baru kita tolong semua orang. Bukan bermaksud kita tak layan. Cuma iklan kita tu, yang datang kat kita tu, kita buat ayat copywriting kat Facebook kita tu, be specific. Maksudnya kena dengan keadaan dan semasa. Ada target market dia. Barulah orang tu, bila kita buat ayat tu, orang tu rasa macam, oh ini aku ni. Faham So amalkan formula kena tahu, perlu dan mampu. InsyaAllah you akan jumpa orang yang betul. Orang yang betul. Sebelum ni kenapa kita susah buat closing? Sebab orang tu tak perlu apa yang kita jual. Dan kita pula meracun customer dengan banyak sangat maklumat. Sebab apa? Kita kan nak ikhtiar semua penyakit. So penyakit ini kelebihan yang ini. Kita ini. So benda tu taruh all in. Semua dalam satu. Malah kalau tanya saya, customer lagi tak percaya. Sebab apa? Kalau lah ini memang betul-betul power, so apa guna produk lain? So kita tak nak dia mainkan isu-isu yang macam tu. So jangan menyusahkan kita pula. Memang barang kita ni bagus, barang kita menjadi, tapi fokus. Satu masalah, satu solusi, satu produk sahaja. Walaupun produk kita boleh selesaikan masalah, macam-macam masalah. Contoh macam jual jam. Kenapa orang perlu jam kita? Kenapa orang perlu jam kita? Jangan kita fokus hanya sekadar, okay, orang perlu jam kita sebab nak tengok jam. Apa beza kita dengan jam lain? So kita carilah orang yang perlukan jam kita ni. Mungkin jam kita yang kita jual adalah jam G-Shock. Okay, jam G-Shock. So kita cari orang yang minat G-Shock. Dan orang yang minat G-Shock, dia tak perlu ada satu jam. Dia dah collect jam, macam-macam jam dah. So sekarang kita ada jam yang macam ni. Kenapa orang nak jam yang rose gold? Kenapa orang nak jam chrome? Kenapa orang nak jam silver yang kilat-kilat? Kenapa orang tu nak pakai jam yang liklap-liklap? Sebab apa? Sebab dia nak orang tengok dia. So orang apa yang nak orang tengok dia? Kan? Mungkin dia ni jual insurans, dia cikgu, dia mungkin public figure. So dia memang suka ataupun dia perlukan orang kena perasan dia. So nampak tak? Kita dah mula fokus dan targeted pada orang-orang yang perlu masalah kita ataupun yang perlu servis kita. Barulah kita senang cari. Kalau tidak, yang jadi isu susah closing sebab kita jual pada semua orang. Jam kita dekat 2-3 ribu, 5 ribu, 6 ribu. Tetapi kita jual pada orang-orang yang mungkin student. Macam mana dia nak beli? Contoh macam sofa. Kan, Hidayat kata dia jual sofa. Hidayat, awak jual sofa yang macam mana? Mungkin minimalist ke? Ataupun awak punya high end ataupun awak punya core sofa, hot selling sofa awak ni sofa yang macam mana? Kalau awak just kata jual sofa, kat bawah saya ni belah kiri ni ada kedai perabot. Bangla pula tu. So apa beza awak dengan kedai perabot Bangla? So kita ni kena extra lebih sikit, fokus kat kita punya USP. Contoh sofa awak ni menggunakan Alcantara, contoh yang macam kita guna kat kereta tu, kan? Ataupun you punya you punya kulit tu breathable. Maksudnya kulit tu tak panas, bukannya sintetik. So walaupun you jual mahal, sofa you sampai beribu-ribu, tetapi orang tahu kulit itu kalau di luar sana sofa yang sama harganya 10,000. Tapi Hidayat boleh jual dengan harga 4,500. Itu maksud saya. Faham Cari orang yang perlu. So apabila kita jual sofa, kan kita jual yang 4,000 ni, kita kena fikir siapa yang mampu untuk beli sofa 4,000. Sah-sahlah orang-orang yang memang duduk di bandar. Dan orang yang apa yang perlukan sofa 4,000 ni, yang baru masuk rumah, dan rumah ni pula harga pun 1.2 juta.
So far setakat 2-3 ribu, murah sangat. Faham ya? Saya buat kursus online. Buat kursus ke kurus Tuan Izan? Kursus online. So kalau kursus online tu kursus apa? Terus dari kilang free delivery. So kalau terus dari kilang free delivery, itu semua orang pun buat. Itu bukan, kalau tanya saya, memang you adalah USP kita, tetapi ramai lagi yang buat. So apabila dah ramai orang buat, itu bukan lagi USP. Paling struggle nak jual kosmetik sebab banyak saingan di pasaran sekarang. Kalau tanya saya, Ija Amdan, bukan awak seorang je yang banyak saingan. Yang jual nasi Arab pun banyak saingan, yang jual program kurus pun banyak saingan, yang jual sofa pun banyak saingan. So kalau dalam Malaysia ni, contohlah kan, apa yang awak jual tu tak ada saingan, dan tak ada saingan, mungkin barang awak yang niche yang awak jual tu tak famous sangat, terlalu kecil. Faham tak maksud saya? So bila terlalu kecil, memang you salah satu je, memang you boleh jual mahal, tapi you susah, market you sangat. So tak worth it. Okay? So don't worry. So lepas ni kita jangan jual produk kosmetik, tapi kita nak jual apa? Ni, jual diri. Orang yang menjual kosmetik tersebut. Orang yang menjual kosmetik tersebut iaitu Ija Amdan itu sendiri, you hanya satu je kat Malaysia. Tak ada orang lain macam Ija Amdan. Nampak tak? So walaupun kita ni jual kosmetik, tapi kenapa orang pilih kita? Sebab kita ni berbeza daripada orang lain. Sebab tu stay dengan saya. So insyaAllah kalau setiap kali ada kelas join, nanti saya akan share macam mana kita boleh tunjukkan apa kelebihan kita pada orang lain. Contoh, macam saya ajar closing. Encik Khairul ajar closing, Coach Z ajar closing, Y3 ajar closing, Tuan Basit ajar closing, siapa lagi ajar closing? Ramai, dan nama semua besar-besar. Tetapi kenapa saya boleh lah antara top 5 lah, dikirakan top 5 ni antara tim-tim besar tu. Kadang-kadang dia dah cuba semua orang, tapi masih nak try saya juga. Sebab apa? Sebab kita ada berbeza berbanding orang lain. Walaupun saya tak sebesar Beyond, saya tak besar Encik Khairul, tapi kita punya own speciality kita. So itulah yang kita nak ketengahkan. Cari di mana orang lain tak boleh nak buat, kita masuk. Faham ya? Saya akui so memang famous. Mana ada famous. So itu untuk struggle. So untuk kurus pula tuan, kurus ni terlalu banyak. So kalau tuan kata tuan bantu orang kurus melalui online, so you kena highlightkan sikit, Tuan Izan kena highlightkan sikit apa berbeza you dengan orang lain. Mungkin ada orang buat group, dan group tu ada monitor, ataupun setiap peserta yang join program kita, mereka ada orang khusus untuk pastikan, ingatkan, amalkan makanan macam ini. Tolong guna yang ini. Jangan kalau makan kat luar, pastikan ambil menu-menu macam ni. Maksudnya ada orang diletakkan khusus untuk jaga orang tersebut. So walaupun program kita mahal, tapi orang boleh terima. Dan pagi-pagi je dah dapat WhatsApp, Assalamualaikum, hari ni makan apa sarapan? Padahal tak ada plan pun nak makan apa. Betul? So ada orang yang jagakan dia. So itu yang membuat kita berbeza orang lain. Sebab orang lain dia jual produk kurus, kita jual produk kurus, dah aku makan. Macam mana dia nak kurus? Sebab apa? Dalam nak kurus, diet nak kurus ni, yang paling penting, kalau tanya saya lah, sejak saya memang antara yang suka buat duit dengan produk kurus ni, betul-betul kalau nak jaga makan ataupun betul-betul nak kurus, turunkan berat badan, kena jaga makan. Bukannya tak makan langsung kena jaga makan. Maksudnya kena jaga kalori. So nak jaga kalori ni kat rumah tak ada masalah, bila kat luar, macam Tuan Hakim cakap, nak makan di mamak kan, mamak ni memang sedap semua. Lagi-lagi kalau kita travel, macam saya suka travel, Tuan Hakim kan, dia pun antara orang yang suka travel. Bila travel, lagi-lagi organizer ajak pergi makan, kau rasa pergi Penang makan nasi kandak, malam-malam makan nasi kandak, macam mana nak turunkan berat badan? Tapi kalau kita ada formula dan guideline macam mana nak makan di kedai nasi kandak tanpa menyakitkan hati ataupun mengelakkan rasa orang lain rasa bersalah, contoh. So benda-betul lah yang kita boleh highlightkan lebih sedikit. Okay?
Alright, so Analiana faham ya maksud saya So you kena jaga tahu, perlu dan mampu. So mampu ni yang akan filter banyak orang. So kita akan betul-betul jumpa kat mana yang kita ni nak cari customer kita ni kat mana. Faham ya? Bila Tuan Izan, saya guide turun berat dalam grup, tak jual produk, cuma bila upkan harga kena blue tick. Okey, faham. Nanti saya akan cubalah jawab soalan ni sebab bila tuan upkan harga tu, kenapa tuan kan upkan harga? Sebab apa? Kalau tanya saya tuan-tuan dan puan-puan, contoh lah kan, bukan upkan harga. Kita dah deal, kita dah buat closing, suruh tambah postage. Suruh tambah postage je. Contoh, siapa-siapa yang jual tudung kan, kita tambah postage RM8, itu pun kena blue tick. Kenapa? Sebab customer tak suka di kena add on. Kita ni bukan macam Asia tuan-tuan dan puan-puan. Asia memang tukar tiket add-on, tukar nama add-on, salah nama add-on, tukar wangsa add-on, nak pilih seat add-on, nak tambah bag add-on, nak makan add-on, macam-macam lah add-on. Tapi kenapa tu tak naik Asia? Sebab Asia antara yang paling murah berbanding mungkin Firefly semua tak ada masalah, free. Tapi tengok harga Firefly double daripada Asia. Mas siap ada launch lagi. Tapi malam mungkin timestamp lebih mahal berbanding Firefly dan Asia. Tapi kalau nak tukar masa, tak ada masalah. Nak duduk paling depan, tak ada masalah. Tapi kita tak naklah jadi orang yang paling murah. Buat apa? Sebab kita kalau boleh nak jual dengan margin yang paling besar. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya guna tagline 1000 sehari? Perasan tak? Apa rahsia? Sebenarnya apa cerita daripada 1000 tu? Okay. So 1000 ni ada banyak sangat rahsia dan biasanya ini adalah kita punya roadmap kita dalam bisnes. Okay, 1000 sehari ni maksudnya apa? Okay, kan saya suka duk 1000 sehari kan. So 1000 sehari ni bukan hanya sekadar kita buat sale 1000 sehari, tapi itu adalah permulaan dia. First kita fight untuk dapatkan sale 1000 sehari. Ini permulaan dia. So bila dah terror buat 1000 sehari, selepas tu kita nak buat profit 1000 sehari. So untuk permulaan kita buat sale dulu. So bila kita buat sale 1000 sehari, mungkin tak semestinya kita dapat profit 1000 juga. Mungkin profit kita mungkin 200, mungkin 300, dah tolak modal, dah tolak ads, betul? Lepas kita dah biasa buat sale 1000 sehari, kita upgrade kepada profit pula 1000 sehari. So apabila profit 1000 sehari ni bermaksud mungkin sale kita 3000, 4000, 5000. Faham ya? Selepas kita dah buat profit 1000 sehari, kita nak spend marketing. Kita nak spend marketing 1000 sehari. So sebelum ni kita spend marketing berapa? Kalau saya guna FB Ads, kita spend marketing mungkin RM30, RM60. Betul? Sebab apa? Sebab kita belum capai lagi tahap yang pertama iaitu 1000 sales sehari. So bila sales sehari itu kita dah capai, mungkin kita anggaran kita dapat 1000 sehari dengan spend RM200. RM200. So sekarang kita nak fight untuk go 1000 sehari profit pula. So 1000 sehari profit ni mungkin kita kena fight at least kena spend RM700. Dan step yang ketiga, kita nak kena beranikan diri kena spend 1000 sehari. 1000 marketing, RM1000 sehari. Dan yang terakhir, the ultimate goal kita, kenapa apa cerita dalam 1000 sehari ni adalah kita nak bayar zakat 1000 sehari. The best, bagi saya the top of the world lah kita punya roadmap dalam sale, dalam closing kita ni. Kita nak bayar zakat 1000 sehari. Kita nak bayar zakat 1000 sehari. So kalau kita tengok kat formula kat sini, sale dan profit kita boleh buat individu, ataupun kita boleh buat seorang lah kan, solopreneur. Solo kita boleh buat solo. Tapi bila nak spend 1000 sehari dan zakat 1000, jangan spend sehari 1000 kalau tak ada team. Menangis nanti nak jawab WhatsApp tu kan. Kalau kita ada chatbot tak ada masalah.
Kan, kalau ada chatbot tak ada masalah. Ni kalau nak jawab WhatsApp, kau spend pula 1,000 sehari marketing, buat FB ads kan. Ataupun kalau buat SWOT review ke, IG review ke, maksudnya sehari tu budget you RM1,000, dia cari 10 orang ataupun carilah 5 orang, seorang punya dia punya nilai seorang tu RM200, 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 RM200. Waktu you pump pula setiap hari, menangis. Sebab tu kena ada team. Nampak tak roadmap kita? Cantik dah. So itu sebenarnya rahsia 1,000 sehari. It's not about just buat sale saja. Tak, kita akan upgrade daripada sale sehari, profit 1,000 sehari, kita nak spend marketing 1,000 sehari, dan yang terakhir, the paling atas ataupun yang end game kita ni, kita nak konsisten bayar 1,000 sehari dalam zakat. So kalau 30 hari kan, kalau 30 hari dekat 30k zakat, rasa-rasa untung berapa masa ni? Kalilah 2.5, paling-paling dekat 7 angka dah. Sebab kalau sejuta 2.5% 25,000. Yelah 10%, betul 25,000. So lebih kurang lah. So insyaAllah itulah kita. So itu yang kata Dr. Azizan cakap, kalau ada hal-hal yang berniaga, buatlah sampai 7 angka. So kalau tak capai 7 angka tu, antara isi masa lapang ataupun berniaga. Bukan apa, sebab apa? Sebab kalau kita tak faham berniaga ni macam mana, bayangkanlah buat closing, follow up tetap kena maki, tetap kena marah. Betul? So lepas tu kena kecam dengan family lagi. Kita duk busy sangat sampai terlepas dan termiss waktu-waktu ataupun momen-momen dengan keluarga. So bagi masa kat kita, buat betul-betul 6 bulan, walaupun kena tinggal tapi 6 bulan sahaja. Selepas tu touch lah our first 7 angka kita. InsyaAllah. Tapi untuk orang yang baru masuk ni ataupun baru nak berniaga ni, dropship ke ataupun agent ke, kita fight lah buat 10,000 dulu. Okay? Okay, good. Banyak pula saya share. Okay, so nampak tak? Ini dia punya penjelasan sebelum kita buat follow up. Sebab saya nak you faham betul-betul follow up ni kenapa nak kena buat. Sebab apa? Kalau follow up you tak faham kenapa nak kena buat, nanti tak buat. Sebab apa? Sebab tanya saya, follow up ni adalah benda yang paling renyah sekali. Betul, saya sendiri pun tak suka follow up. Tetapi bila saya tahu kenapa kena buat follow up, apa planning buat follow up, insya-Allah. Okay? Alright, good. So sekarang, boleh ke saya teruskan? Semua okay ke? Belajar something tak tadi? Belajar something InsyaAllah. Cuba komen. Belajar tak? Takutnya saya cakap terlalu cepat ke, ataupun mungkin ada orang tak faham ke, macam apa benda ni. Tapi sebab itulah saya suka ajar sebelum kita nak buat apa-apa lah. Contoh kita nak bagi harga, nak buat follow up, nak buat intro, you kena faham dulu objektifnya apa, kan? Dia punya outcome tu apa. Sebab kalau contohlah you kata nak buat duha, tapi you just ikut je buat duha, mungkin 2-3 hari you akan buat duha, tapi selepas tu bila you rasa macam aku buat duha tak buat duha sama je, then you akan stop. Ini adalah benda yang tak seronok. Faham ya? Alright, good. So first, follow up. Follow up ni sangat-sangat penting. Sebab apa? Dia menyumbang hampir 50% sale. Boleh tak share macam mana nak simpan database untuk mudah kita follow up? Database tu ada application untuk mudah tak untuk key in data? Okay, untuk database biasanya kita tak ada software lagi ataupun tak ada apps lagi untuk mudah key in data. Cuma apa yang kita boleh buat adalah cara kita save nombor telefon lah. Okay. Alright, so sebelum tu saya share dulu. Follow up menyumbang hampir 85% kepada sale. Dan kita ada 3 poin besar kenapa kita buat follow up. Yang pertama, kita buat follow up sebagai reminder. Kita nak ingatkan customer kita ni apa. First, mungkin kita ingatkan customer as untuk ingatkan apa? Payment. Mungkin dia lupa nak bayar. Mungkin dia janji nak bayar petani, so kita follow up untuk kita ingatkan balik. Itu pun boleh, tak ada masalah. Waktu kita nak ingatkan tentang offer ataupun promo yang kita ada. Waktu kita nak ingatkan tentang apa? Kita nak ingatkan yang kita ni masih
kita ni masih ada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu itulah kelebihan dan powerfulnya follow up. Follow up ni kenapa kita kena buat tuan-tuan dan puan-puan? Untuk pastikan kita ni sentiasa diingati oleh customer kita. Ni follow up. Sebab kalau nak buat retargeting boleh, tapi duit keluar. Dan retargeting ni pula mungkin dia hanya nampak 2-3 saat je. Tapi kalau follow up ini dia pasti nampak. Dia pasti nampak. Yang kedua, kenapa kita buat follow up? Sebab kita nak educate. Kita nak ajar customer kita ni tentang apa yang kita ada. So keyword dia apa? Share satu benda baru tentang produk kita. Share satu benda baru tentang produk kita. Satu hari, satu benda baru. So maksudnya apa? Sebelum ni, kita follow up customer tu banyak sangat point. Contoh yang jual macam Ana Liana tadi kan, dia jual susu. So kita ada kelebihan hampir 99 kelebihan susu ataupun 21 kelebihan susu yang customer akan dapat apabila dia amalkan susu kita, betul? So apabila kita buat ayat, lepas tu hantar terus pada customer, satu je lah, itu je lah. Lepas tu besok, so kalau boleh yang kita ada 21 kelebihan susu tu, kita pecahkan kepada 21 konten untuk bercerita dalam follow up. So maksudnya satu hari satu benda baru tentang produk kita. So nak cerita pasal apa? Mungkin kita boleh cerita pasal bahan, material, kan? Siapa-siapa yang jual tudung ke, jual baju ke, kita boleh cerita pasal material. Yang jual tudung mungkin Japanese voile, chiffon. So satu hari satu benda. Lepas tu kalau yang jual tudung ni, kita boleh share inspirasi desain tudung tu dari mana, kan? Lepas tu SIM card. SIM card ni pula apa data dia, kan? Apa package yang ada. Lepas tu kita boleh share coverage dia. Dia cover yang paling bagus kat mana. So bila kita tahu kita jual SIM card, contoh kan, so kita nak cari orang-orang yang boleh guna data kita dengan optimum. Maksudnya kita jual pada orang yang memang kawasan dan lokasi dia itu, bila kita guna SIM card kita memang laju. Sebab apa? Kalau dia pakai SIM card kita dan tak laju, nanti kita maki je. Dan itu bukan salah kita, betul? So dah lala you nak elakkan you kena maki, carilah orang-orang yang memang duduk di tempat dan kawasan yang internetnya laju. So sebab tu kita kena betul-betul belajar tentang apa yang kita jual. Jangan jual pada semua orang. Sebab apa? Kalau kita jual pada semua orang, lagi-lagi SIM card, ada SIM card di tempat ni langsung slow, yang memang slow yang matilah. So pakailah unlimited ke, pakai apa ke, kalau line tak ada memang tak boleh buat apa-apa. So kat situ dah jadi benda yang negatif. Dan padahal itu bukan salah kita, dia yang nak, betul? Tapi pilihan di tangan kita, nak jual pada yang siapa. Kita nak dapat feedback yang baik. So pastikan dia duduk di tempat yang laju lah. Faham So yang terakhir, kita buat follow up sebab kita care. Kita care terhadap customer kita ni. Kita nak tanya, dia dah jumpa belum apa yang dia cari? Dia dah jumpa belum, kan, apa yang dia cari? Kita boleh buat follow up macam ni. Lepas tu kita boleh apa lagi? Kita boleh follow up dengan ayat doa. Doakan prospek. Doakan prospek. Faham So ini adalah 3 poin besar kenapa kita kena buat follow up. First, saya ulang sekali lagi, yang pertama as a reminder. Ingatkan. Yang kedua, kita nak educate. So apabila kita nak educate ni tuan-tuan dan puan, kita nak menyampaikan, bukan meyakinkan. Okay, maksudnya kita nak sampaikan, bukan nak meyakinkan. Yang katakan produk kita yang terbaik, tidak. Kita nak menyampaikan saja. Dia nak terima atau tidak, itu masalah dia. Tugas kita adalah menyampaikan. Sebab tu follow up ini kena buat selalu. Sebab kadang-kadang mungkin ada orang itu, dia tak teruja apabila kita cerita tentang bahan. Mungkin dia tak teruja apabila kita cerita tentang kelebihan.
Tapi apabila kita cerita tentang testimoni, dia rasa macam, wow, betul ke ni? Boleh settle ke masalah ni? Contoh. Itu yang kita nak. Dan care ni lah yang paling penting dalam follow up, sebab kita nak pastikan customer ni kita dah lama tak follow up. Contoh kita seminggu dah saya tinggalkan dia. Okey, masalah dia dah mula turun belum? Masalah dia mula selesai belum? Dia dah jumpa belum apa alternatif lain kalau dia tak nak ambil kita? So ada apa-apa isu tak? Ada masalah modal ke? Ada apa soalan yang dia tak faham ke? So kat sini kita boleh tanya. So kalau kita tengok kat sini tuan-tuan puan-puan, ada banyak gila poin-poin besar yang saya dah share kat sini. First, payment, promo, wujud, bahan produk, material, inspirasi, package yang ada, coverage, ni dia dah jumpa ke belum, dan doakan prospek. So bayangkan kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah 10 dah cara kita buat follow up. Faham ya? Alright, good. So itu adalah content follow up. So kita masuk pula macam mana nak follow up. Sekarang kita dah ada content nak follow up macam mana. Sekarang adakah kita nak follow up hari ni? Cuba komen. Macam mana nak follow up customer ni? Boleh tak kita follow up hari-hari? Saya nak tanya soalan. Pukul berapa nak follow up customer, dan boleh tak kita follow up customer ni hari-hari? Cuba komen. Muhammad Airul Faiz, tak boleh. Tak boleh follow up hari-hari. Faham? Follow up malam pukul 8 malam. Faham? Tak boleh follow up hari-hari. Saya follow up time gaji je. Analiana lagi best. Saya part time gaji. Maksudnya kalau gaji tu sebulan sekali je lah. Nurul, tak boleh. Tak boleh. Alhamdulillah. So far kalian ni membacalah ebook saya. Yang pertama, bukannya tak boleh buat follow up, boleh buat follow up. Cuma kadang-kadang dia ikut situasi dan keadaan. Kalau nak buat follow up hari-hari, boleh. Nak buat follow up hari-hari boleh. Cuma kalau nak follow up hari-hari tu pastikan mungkin ada deadline. Maksudnya macam ni, mungkin ada promosi terkini yang kita nak follow up. Mungkin ada promosi terkini yang kita nak dia tak nak terlepas. Tu kita boleh buat follow up hari-hari. Tak ada masalah. Cuma kadang-kadang kalau hari-hari tu kalau tak ada sebab, yang tu yang kena block lah, macam Nur Faizah lah. Okay. Alright, so kita review balik konten yang dalam ebook tu berkenaan follow up. So dalam ebook saya ada cerita tentang follow up. Kalau nak follow up, gunalah formula 1447. Ni formula dia 1447. Okay. So contoh hari ni hari Ahad. So bila hari Ahad, contoh satu hari selepas hari Ahad hari apa? Satu hari selepas hari Ahad hari Isnin. Pandai. Saya suka. 4 hari selepas hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 4 hari selepas hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Dan 7 hari selepas hari Selasa, another Selasa. So ini kita boleh cover lah untuk 1 bulan. So kalau dia tak respon juga, tak reply juga, so, kita akan sambung 7. So setiap hari Selasa you akan follow up customer ni ataupun semua nombor yang masuk pada hari Ahad. So ini faham So kalau kita tengok minimum dia ni 1 hari, kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima, kali keenam. Ini minimum. Ini minimum. Maksimum? So minimum 6 kali. Maksimum sampai apa? Minimum 6 kali. Maksimum? Cuba komen. Maksimum sampai? Kau nak follow up dia sampai apa? Ahmad Buhari 10 kali. So ada 4 kali lagi lah. Betul Ahmad Buhari. Maksimum sampai beli. Jangan sampai block ya. Kalau kita set dalam otak sampai block, tak payah tunggu 1/4
1447. Satu je dah kena block dah. Sebab apa? Sebab itu yang you minta. So hati-hati. Okay, jangan minta sampai kena block. Sebab apa? Kalau kita minta sampai kena block, itu jadi doa dimakbulkan. So jangan marah customer, you yang minta. Faham Alhamdulillah. Good. So ini adalah formula dia. 1447 7777777 sampai beli. Okay, alright, good. So ini cara kita buat follow up. Pukul berapa? So untuk waktu prime, so maksudnya saya sebut suku waktu prime lah. Kan waktu perdana untuk buat follow up ni ada 3. First, pagi. Tapi tak pagi-pagi sangat lah. Yang kedua, petang. Dan yang ketiga, malam. Okay, so pagi. Agak-agak pukul berapa nak follow up? Agak-agak. Biasa kan buat follow up pagi kan, agak-agak ada orang mungkin masuk office pukul 9, lepas tu dia terus buat follow up kan. Ada orang mungkin yang kerja kerja sendiri pukul 7.30 habis hantar anak pukul 8 dah follow up. Okay, so kalau nak follow up pagi dan kalau betul-betul nak pagi lepas subuh, ni cantik waktu pertama. Dan kalau tak lepas subuh, pukul 11.30 sampai 12.30. 11.30 sampai 12.30 tengah hari lah. Kenapa? Sebab waktu ini mereka ready to nak rehat. Ready to rehat. Faham Sorry. So 11.30 sampai 12.30. Petang. Nak follow up pukul apa petang? Petang ni saya tak berapa nak galakkan follow up petang. Sebab apa? Sebab waktu ni orang tengah lemau. Kontak saya betul, dia tengah lemau. So kalau nak follow up boleh. Cuma untuk orang yang janji nak bayar, so kita target pada pukul 5.30 sampai 6.30. Ni yang pending payment. Okay, yang pending payment. Okay, malam. Cuba komen. Follow up malam pukul berapa? Ni saya rasa kalian ni tengah banyak menulis kot. So nyap dia dari tadi. Saya harap banyak menulis lah. Okay, itu yang saya harapkan lah. 9 malam, 8.30, 9.30, 10 sampai pukul 11, 8 malam. Okay, kalau untuk malam tuan-tuan perempuan, malam ni dia banyak waktu free, tapi you kena cari yang betul-betul free. Kalau pukul 7 sampai pukul 8, waktu ni customer, lagi-lagi customer perempuan, dia sedang tengok drama. So bila tengah tengok drama pukul 7 ni drama yang baru dan intense. So dia tengok drama, memang dia santai, tapi dia tak tengok handphone. Masa tu kerja dia nak memaki je. Kan? Apalah dia ni? Tu waktu pukul 7 sampai pukul 8. Pukul 8 sampai pukul 9, tak kisahlah lelaki atau perempuan, biasanya mereka berada di masjid. Kita anggaplah baik. Kita bersangka baik mereka ni kat masjid. So jangan kacau diorang tengah baca Yasin, jangan kacau diorang tengah beriktikaf dalam masjid. Walaupun kita tahu dia ada kat luar. Dengan customer ni kita sentiasa bersangka baik. Sebab apa? Kita nak customer yang baik-baik. InsyaAllah customer yang baik-baik ni jarang membelutikan orang. Sebab apa? Dia menghargai setiap ayat-ayat tersebut. Gitu. Sebab tu kadang-kadang yang follow pukul 8 awal sangat. PKPB tak boleh pergi masjid. Betul. Mereka tengah berjemaah di rumah. Sangka je baik dengan dia orang. Okay. Tapi pukul 8 janganlah follow up terlalu awal. Dan pukul 9 sampai pukul 10, mak-mak ni pula sedang ready untuk dinner. Siapkan makanan dinner. Kan? Masa tu tengah berperang di meja makan. Kan? Sebab semua orang duduk rumah kan. So paling elok untuk follow up malam, saya cadangkan pukul 10 sampai 11 ataupun sampai ke 12 lah. Masa ni mereka tengah santai. InsyaAllah lah kita follow up. Mereka akan boleh terima. Tak kisahlah lelaki ke perempuan. Dan kalau nak buat closing atas pukul 12 boleh. Kan? Maksudnya lepas pukul 12 malam tu nak follow up boleh ataupun nak closing boleh. Tetapi kalau you dah commit, maksudnya you dah mulakan closing tu, kena habiskan. Jangan kau pula tinggal tidur. Customer tidurkan kau tak apa, tapi kau jangan tidurkan customer pula. Okay, kau yang dengan dia pergi closing lepas pukul 12 tu kenapa? Kau tak boleh tidur, kau kacau orang. So jangan. Kalau tak boleh commit, tak boleh buat closing atas pukul 12, jangan buat closing.
So tidur saja, besok pagi kalau banyak gila nombor masuk, just mulakan dengan minta maaf. Minta maaf puan, semalam saya dah rehat awal. So saya minta maaf ya. Puan maafkan saya tak? So tanda saya minta maaf, saya akan bagi puan harga special hari ni. Settle. Bagilah upah. Okay? Alright, good. Okay, so 4 terakhir sebelum saya masuk bahagian nanti kita akan buat practical follow up. Cara buat follow up, modul ataupun tools untuk follow up. Okay, cara follow up. So biasanya cara follow up ni kita guna WhatsApp ya. Kita guna WhatsApp ataupun guna handphone lah. Ada orang mungkin guna email ataupun guna SMS, tapi ni saya fokus pada WhatsApp sebab saya rasa ramai yang guna WhatsApp untuk buat closing. Okay, so kita fokus kat WhatsApp dulu. Nak call untuk follow up boleh, tapi mungkin kita follow up WhatsApp dulu, then kalau dia respon baru kita call. Okay, alright, good. So yang pertama, cara kita follow up adalah dengan cara copy and paste. Saya rasa ramai yang guna ni dan saya rasa ini adalah cara yang paling senang nak follow up, copy and paste. Cuma copy and paste ni agak berisiko. Agak high risiko sikit. Kan, boleh kena ban. Boleh kena ban sebab apa? Sebab spam. Okay, sebab spam. So macam mana kita nak kurangkan risiko ni? Jangan lebih 100 nombor setiap kali follow up. Maksudnya dalam satu masa tu follow up, contoh sekarang nak follow up, copy paste, jangan lebih 100 nombor. Okay, jangan lebih 1 nombor. So kalau dah habis 1 nombor tu, okay, reply dulu. Dan dah habis reply tu dah tak ada apa-apa lagi, boleh follow up lagi. Tak ada masalah. Okay, ni copy paste. Paling senang, paling mudah, paling cepat, cuma agak risiko je lah. Okay, dan siapa-siapa yang ada team, kalau buat follow up guna copy paste, elakkan connect to wifi. Elakkan connect to wifi. Sebab apa? Kalau you kena ban, you connect dengan wifi company ataupun wifi office, biasanya semua orang akan kena ban juga. Tu kadang-kadang aku tak buat follow up pun kena ban. Sebab apa? Sebab ada orang kena ban dan kongsi wifi yang sama. Okay, good. Yang kedua, macam mana kita nak buat follow up? Kita guna cara forward. Ini paling best, paling selamat. Tapi dia ada tapi dia. Renyah sikit lah. Sebab apa? 5 kontak saja. 5 kontak saja, lambat. Dan apabila kita forward ayat orang lain, di atasnya ada forwarded. Apabila kita forward ayat orang lain, di atasnya ada forwarded. So macam mana nak elakkan dan hilangkan forwarded di atas tu? Pastikan forward ayat sendiri. Jangan forward ayat orang. Contoh, kita buat ayat follow up, kita letak dalam group. Kan? Dan biasalah ada orang yang tak berapa nak rajin sangat, dia forward ayat yang dalam group tu. Dia forward ayat dalam group. Dan apabila kita forward ayat dalam group dan ayat itu bukan ayat kita, dia akan menyebabkan ada forwarded kat atas. So nak elakkan dan hilangkan forwarded kat atas itu, tuan-tuan puan kena buat apa? So bila ada orang buat ayat dalam group, copy balik ayat tu dan send balik dalam group, maksudnya kita forward ayat sendiri. InsyaAllah tak ada forwarded kat atas. Okay, alright. Dan yang ketiga, cara paling best juga, antara yang best juga follow up, tapi ramai yang tak pakai, broadcast. Broadcast, ramai tahu benda ni tapi tak pakai. Sebab apa? Dia cakap, so saya buat broadcast tak sampai pun, tak ada orang reply pun. Memanglah. Sabar jap, saya bagi share dulu. So broadcast ni boleh masuk 256 kontak. So sekali kita blast semua dapat. Tetapi kalau nak pastikan semua dapat, kontak ni kena save nombor kita. Kontak ni kena save nombor kita. Boleh.
So bila contact ni save nombor kita, barulah kita dapat. Sebab apa tau? Macam ni nak tahu dia save nombor kita? Bila kita bagi hantar broadcast, dia akan jadi single tick, double tick. Tapi kalau dia tak save nombor kita, dia cuma dapat single tick saja. Dan biasanya kalau tak silap saya lah kan, kalau saya ingat lah gambar broadcast tu dia akan bentuk macam horn. Maafkan saya. Dia akan ada bentuk horn macam broadcast. So itu bentuk broadcast. Tapi customer tak nampak lah, kita yang nampak. So itulah ayat broadcast. Tapi bila kita bagi ayat broadcast single tick, so apa tugas kita adalah kita copy balik ayat tu dan send balik pada dia. Send balik pada dia. Dan insyaAllah akan dapat dual tick. Maksudnya dapat dua. So itu tandanya dia tak save nombor kita lah. So apabila dia tak save nombor kita, kita WhatsApp balik, puan, saya perasan puan tak save nombor saya, boleh tak tolong save sekejap untuk saya bagi harga special hari ni. Kalau broadcast tak kena ban ke sir? Broadcast ini memang ada dalam WhatsApp. So dia macam forward. Bukannya kita guna blaster, yang guna third party punya blaster. Maksudnya yang guna sistem yang copy paste secara manual kepada semua nombor-nombor yang ada. So kalau broadcast ini memang dalam WhatsApp, selamat. Cuma lecehnya customer kena save nombor kita. Dan satu lagi, broadcast ni bila kita broadcast, chat yang kita broadcast tu ataupun kontak yang kita broadcast tu dia tak naik. Berbeza dengan copy paste. Bila kita copy paste, kita copy, kita paste, kita send, dia naik. Forward, bila kita forward 1, 2, 3, 4, 5, hantar pada 5 orang tu naik. Cuma kalau broadcast tak naik. Melainkan orang itu reply saja baru dia naik. Sebab tu kadang-kadang kita tak tahu, aku dah broadcast nombor yang mana ni, tiba-tiba double broadcast, triple broadcast. Okay, faham? Alright, so far semua sampai sekarang ni, nampak tak? Tada, penuh menulis. Saya memang suka menulis. Clear ya? So kita ada belajar hari ini tentang first, asas follow up itu. Yang pertama, kenapa kita kena buat follow up? Sebab follow up ini kena bermain dengan customer, kena tahu yang kita buat follow up. Okay, selepas itu kenapa kita buat follow up, antara contoh dan cadangan saya untuk buat follow up. Okay, jangan risau, dalam e-book ada tuan-tuan dan puan, dalam e-book ada. Korang ni tak buka e-book je ni. Sebab tu kalau boleh lepas ni e-book tu cuba print. E-book tu cuba print kan, nanti bila dah print benda-benda macam ni conteng kat e-book. Itu cadangan saya. Tak apa, print. Tapi janganlah bagi kat team. Yang kalau nak bagi kat team, bagi bentuk printed tak apa, jangan bagi soft copy. So itu amanah tuan-tuan dan puan lah. So ini nampak tak, ini semua ada dalam e-book. Cuma bila kita buat kelas, apa bezanya buat kelas? Bila buat kelas ni, ialah seorang jual SIM, seorang jual ayam, seorang jual kosmetik, seorang jual sofa. So adalah jadi lain sedikit. Tapi kalau dalam e-book, saya guna yang contoh yang saya ingat je lah. Takkan saya nak bagi contoh ayam pula kan. Nanti kalau bagi contoh ayam, sir, saya tengok contoh semua ayam je, produk kesihatan boleh tak? Boleh. Biasalah, manusia kan. So dia kena bagi apa yang dia nak. Sama lah, nampak tak? Customer nak tahu apa yang dia nak. Padahal benda tu boleh buat untuk semua benda. Diri pun tanya benda yang sama. So saya perasan contoh yang sebagi ni cuma kosmetik dan fashion. Kan? Jual rumah boleh. Jual kereta boleh. Jual makanan boleh. Tu nampak tak? Engkau dengan customer lebih kurang je, sama je perangainya. So lepas ni jangan salahkan customer. So faham InsyaAllah. So bila dah tahu konten, saya share tentang berapa hari nak follow up. 1447 dan 777 sampailah dia beli. Dan seterusnya saya masuk belajar ataupun saya share waktu terbaik untuk follow up. Ataupun cadangan waktu yang terbaik yang biasanya, dan ada sebab kenapa. Dan you boleh try and error sebab beza database, beza waktu dia aktif. Ada orang mungkin dia memang target nurse. So bila dia target nurse, tuan-tuan dan puan-puan, waktu aktif dia mungkin bukan pagi dan petang. Waktu ni adalah waktu dia bekerja. So waktu dia mungkin malam pukul 3, pukul 4. Kan? So it's balik kepada target market kita. Dan siapa yang jual pada nurse ni? Mungkin tudung. Kan? Ataupun mungkin pukul 7 pagi kena follow up. Sebab tu waktu dia tengah tukar shift. Kan? 6 hingga pukul 7. Ada orang balik pukul 7, ada orang masuk pukul 8. Ada orang masuk pukul 3, ada masuk pukul 4.
Lepas tu dia rehat lagi pukul 7 malam. Macam tu lah. So kita kena tahu waktu terbaik untuk customer kita tu macam mana. Sebab tu saya tak boleh nak cadangkan waktu yang saya buat tak jadi pun, manalah aku tahu customer kau ni aktif bila. Ni cadangan. Tapi kebanyakannya insya-Allah sama. Kebanyakannya sama. Dan yang terakhir saya share tentang cara kita buat follow up. Biasanya ada 3 cara. Ini paling asas lah, paling basic, dan guna WhatsApp. Ada orang guna Blaster ke, ada orang guna SMS Blaster, ada orang guna broadcast email, ada orang guna chatbot. Sama je, tak ada masalah. So saya ambil majority ataupun yang biasanya guna WhatsApp. So WhatsApp biasanya kita guna copy paste, forward dan broadcast. Dan cuma antara daripada 3-3 ni yang paling seronok dan paling senang buat copy paste, cuma high risk. Agak high risk. Ada kemungkinan boleh kena ban. Paling selamat forward, cuma forward renyah. Dan banyak benda nak kena buat. Dan yang terakhir adalah broadcast. Broadcast ni boleh masuk 256, dan kalau nak pastikan semua orang dapat 256 nombor itu, dia kena save nombor kita. Saya pakai quick reply. Quick reply untuk follow up, boleh je, tak ada masalah. Cuma pastikan ayat yang you guna itu, ayat tu you buat sendiri. Jangan copy ayat orang. Maksudnya jangan just copy, letak dalam quick reply, lepas tu guna. Dia tak jadi. Sebab apa? Kenapa saya minta tuan-tuan puan-puan untuk tulis sendiri? Yang pertama, apabila you tulis sendiri, ayat tu dari hati tau. Dari diri kita. Dan kadang-kadang kita ni ada orang follow up dengan ayat yang tidak skema. Tak apa. Ada orang memang jiwa dia jiwa skema. So kalau jiwa tu dia tak sama dengan apa yang dia tulis, sebab tu kadang-kadang feel follow up itu tidak sampai pada customer. Dan saya sangat percaya benda ni. Apa yang kita rasa, customer boleh rasa. Kalau kita sendiri pun tak yakin dengan ayat follow up itu, kita tak boleh nak bayangkan outcome daripada ayat follow up itu, kita tak boleh nak rehearsal apa yang customer akan reply dengan ayat follow up itu, biasanya kita tak dapat. Sebab di sini pun dah tak percaya. Apatah lagi di sini. So kita percaya dulu kat sini, dan insyaAllah tulis guna hati. Apa yang dari hati sampai ke hati. Biasanya macam itulah. Faham ya? InsyaAllah. Okay, good. So sekarang kalau saya bagi masa korang untuk ready, lebih kurang dalam 3 minit, pergi ready, cari handphone buat closing tu, dan cuba cari saya 1 point nak follow up apa hari ni. Okay, so saya nak buka slide dulu. Pergi cari handphone. Pergi cari tu. Mana? Okay. Pergi cari. Kita nak buat follow up ni. Tada. Okay. So kalau semua dah ready, tolong komen ready, dan kita boleh mula anytime daripada hari sekarang. Sofa, belajar tak hari ni? Belajar something tak hari ni? Belajar je? Saya minta maaf lah kalau kita start lambat tadi pukul 11. Tapi kita akan cuba habiskan dalam masa 2 jam. Dan insyaAllah lah video ini saya ada dah record dah. Nanti saya akan upload kat YouTube, dan nanti boleh tengok banyak kali. Don't worry. Terima kasih Akmal. Akmal jual apa Akmal? Akmal MIG. MIG ni macam saya biasa dengar. Kalau May Halim jual apa? Oh, jual nasi Arab. Minta maaf, saya tak perasan tadi. Jual nasi Arab. So jual nasi Arab ni guna dia paste ke, dah terus makan ke, ataupun kena masak sekali lagi ke? Kan buat iklan tak? Buat FBS tak? Ke masih kelas PJJ sabun? Maksudnya buat sabun je, May? Buat sabun. Maksudnya belajar untuk buat sabun. PJJ ni apa? Pembelajaran jarak jauh ke perhubungan jarak jauh? Ni macam apa? LDR. Kelas buat sabun dalam Pax. Wow, menarik. Okay, good. Saya suka. Okay, so handphone semua dah ada dalam tu, tinggal masak nasi je. Wow. Ni saya nak kena order dengan Akmal ni, kena rasa ni, InsyaAllah. Okay.
Jom kita buat ayat follow up ya. Alright, siapa dah ready tolong komen ready ataupun bagi saya thumbs up. Siapa dah ready bagi komen ready dan bagi saya thumbs up kalau semua dah okey nak buat follow up insya-Allah. Tada. So saya tengok kat dalam ni pun ada nama-nama yang saya familiar. So terima kasih sebab join sampai sekarang dan insya-Allah lah saya cuba bagi yang terbaik untuk tuan puan. Okay. Right, untuk follow up. Okay, untuk follow up biasanya kita akan ada guna tiga perenggan. First kita guna salam dan hai. Okay, salam dan hai. Kenapa saya guna salam dan hai? Yang pertama mungkin ada customer kita yang non-Muslim sebab tu kita guna hai. Kan? Dan lagi satu salam ni dia tak nampak skema sangat. Bukannya tak boleh tapi tak nampak skema sangat. Tapi kalau you punya klien adalah high end ataupun orang yang profesional, gunalah ayat yang terbaik untuk mereka. Contoh macam Tuan Hakim ke, kan mungkin Tuan Hakim nak follow up student, kan, dan mungkin nak dapatkan feedback. So boleh guna salam dan hai. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Itu skema sangat. Orang nampak intro kau je dah lari dah. Faham Muhammad Amirul, saya nak tanya follow up tu okey tak kalau masukkan link posting FB? Maksud saya kita bagi benda yang sama, maksud saya kita bagi benda yang sama lebih kepada 30-50 orang. Link FB. Kenapa nak masukkan link FB dalam maksudnya dalam follow up kat Facebook? Follow up kat WhatsApp, kenapa nak tarik ke Facebook? Sebagai contoh, kalau kita nak masukkan macam satu video tu tentang info produk. Okay. So kita nak bawa dia keluar daripada WhatsApp sekejap untuk tengok info produk dalam bentuk video lah. Okay tak kalau kita bagi link lebih kurang 30 ke 50 ke, takut WhatsApp mark kita sebagai kita nak keluarkan orang daripada WhatsApp keluar ke WhatsApp. Faham. Itulah. Alright, terima kasih Amirul. So yang pertama kalau tanya saya, first apabila kita tarik orang keluar ke WhatsApp, orang tak nak. Sama juga bila kita buat kat Facebook, tarik ke WhatsApp, orang tak nak. Sebab dia dah multiple channel of closing. Kan? So kalau boleh, kalau nak bagi video, it's better bagi video terus kat WhatsApp. Kan? So kalau panjang sangat, kita sendiri rasa panjang, apatah lagi customer. So kalau nak buat video, pastikan video yang terbaik dalam WhatsApp ni 10 hingga 15 saat je. 10 hingga 15 saat. So apa nak cerita dalam masa 15 saat? Satu hari, satu benda baru tentang servis kita. Itu key dia. Walaupun kita bagi video, walaupun kita bagi gambar, walaupun kita bagi slideshow, walaupun kita bagi PDF, share satu hari, satu benda baru tentang produk kita. Sebab kalau kita nak tarik orang pergi ke Facebook, nak tengok video kita, mungkin 3 minit. 3 minit tu mungkin bukan satu perkara je, ada macam-macam perkara, betul? It's too much. Terlalu banyak. Takut-takutnya nanti kita meracun customer dengan maklumat. Dan ingat, kita nak follow up customer ni banyak hari. So kalau satu hari dah dapat semua, esoknya dah tak tahu nak cerita apa dah. Boleh Amirul Dan untuk 30-55 orang ini tak ada masalah. Yang penting jangan lebih 100. Don't worry. Dan sebab kalau kita buat manual, dia ada jeda masa. Dia tak macam robot. Kalau robot kan 2 saat hantar, 2 saat hantar, 2 saat hantar. Kita ni tak selaju robot. Kita kena cari lagi nombor, waktu paste, waktu copy lagi, waktu paste, mungkin kita tukar nama. So dia nampak human. So tak ada masalah kalau nak follow up setakat 30 hingga 50 orang. Dan apabila kita follow up 30 hingga 50 orang, biasanya yang reply hanya 10%. Itu kiraan dia. Hanya 10%. So kita follow up 50 orang, yang reply cuma 5. So daripada 5 orang yang reply, yang beli berapa? 0.5. So tak cukup. So sebab tu saya pilih 100. Bila kita follow up 100 nombor, yang reply-nya 10, yang belinya 1. InsyaAllah. Okay. Alright, good. So yang pertama kita guna salam dan hai. Okay. Kalau tak pun salam dan hashtag kita jaga kita pun boleh juga. Nampak tak? Kita merelatekan dengan situasi dan keadaan semasa. So tak nampaklah sangat ayat kau tu ayat recycle. Saya tahu korang ni suka recycle ayat follow up. Biasalah kan dah tak ada idea nak cerita apa kan. Rasa nak follow apa ayat ni scroll best lah ayat ni, copy paste. So tak nak. So pastikan kita ada something yang related dan
berkaitan dengan situasi semasa. Okay, so hari ni saya nak ambil contoh nasi Arab ya. So nanti korang cuba adjust balik ayat tu berdasarkan produk masing-masing. Contoh kalau macam Mi Halim buat PJJ sabun. So maaf ganggu. Nampak tak saya kat sini saya ada perenggan. Saya tak follow up dengan satu perenggan satu saja. Saya ada enter 2 kali. Maksudnya saya ada paragraph, ada line supaya orang boleh nampak apa yang kita nak sampaikan. Maaf ganggu waktu ni. Ni kita ambil yang Tuan Akmal tadi, dia jual nasi Arab. Contoh. Sebab tu kadang-kadang bila kita buat kelas open ni, saya minta maaf. Saya tak boleh nak guna contoh ayat semua orang. Jenuh saya nak buat ayat nanti. Tu kita ambil satu contoh. Tapi you faham formula dia macam mana? InsyaAllah. Alright, so maaf ganggu waktu ni. Tuan tahu kan, biasanya depend lah, kalau customer kita ni banyak perempuan lah. Kalau banyak laki lah. So nak panggil tuan ke panggil lain? Okay, kalau untuk follow up, guna panggilan yang biasa kita panggil. Contoh kalau kita biasa panggil orang sis, guna sis. Tak ada masalah. Kalau biasa kita panggil orang kak, guna kak. Tapi ingat, untuk customer baru. Tadi ni untuk customer kita follow up Untuk customer baru, elakkan perkataan-perkataan sis, abang, akak yang pelik-pelik. Mulakan tuan dan puan dulu. So kita mula tuan dan puan, dan kalau dibahasakan dia sis, guna sis. Kita mula tuan dan puan, dia bahasakan dia akak, follow akak. Kita mula tuan dan puan, dia bahasakan dia nama, follow nama. Okay? Tapi kalau untuk follow up, is okay. Kalau kita dah biasa panggil dia akak, ataupun database kita memang kita dari dulu panggil dia akak, guna akak je. Tapi kalau untuk customer baru, elakkan guna akak. Sebab apa? Tak semua orang suka dipanggil akak. Kan? Contoh macam Kak Mei. Boleh Kak Mei? Macam rasa macam tua sangat pula aku ni kan. Sampai hati kau ni muka baby face kot. Takkan kau panggil aku akak? Samalah juga. Faham ya? Tapi kalau dia bahasakan dia akak, follow je dia akak. Jangan kita guna tuan, kita guna puan, dia bahasakan dia sis, guna tuan dan puan balik. Itu tak reti bahasa nama dia. Dia panggil kau sis, kau panggil tuan puan balik. Itu nampaknya tak faham. You tak listen. So bila tak listen, customer jadi macam seller. Kita tak nak jadi orang macam tu. Faham Alright, so kita ceritalah hari ni tentang nasi Arab. Tuan tahu kan nasi Arab kami ni dalam travel pack. Maksudnya kita nak cerita tentang nasi Arab kita ni dalam pack. So tuan boleh bawa ke mana sahaja, walaupun ataupun puan boleh nikmati nasi Arab walaupun di luar negara. Contoh sekarang kita PKP kan, tak boleh nak luar negara kan, ataupun di luar negeri, ataupun walaupun kan oil and gas kan boleh kerja kan, walaupun sedang outstation lah. Ni contoh. Nampak tak? Hari ni kita cerita tentang travel pack. Walaupun kita pack tu tak ada nama pun, tapi kita sebut je nama travel pack. Tuan tahu kan nasi Arab kami ni dalam travel pack. So tuan boleh nikmati nasi Arab walaupun sedang outstation. As simple as that. Contoh kalau macam Mei, maaf ganggu waktu ni, puan tahu kan, jangan salah ayat jangan tanya puan tahu tak, nanti dia jawab apa? Saya tak tahu. Engkau suka tanya macam ni, puan tahu tak PJJ buat sabun ni kita boleh belajar secara PJJ? Saya tak tahu pun. Sebab tu nak bagi tahu ni. So sama juga, bila ada perkataan tak, dia menyebabkan orang akan jawab tak pada kita. Ni tanya Tuan Hakim, dia belajar NLP. Sebab apa orang akan ambil yang perkataan terakhir tu. Faham ya? Sama juga, puan masih berminat tak nak join program PJJ kami belajar sabun? Tak. Dan cara paling sopan nak jawab tak adalah apa? Blue tick. So jangan marah customer sebab engkau yang tanya ada perkataan tak tu. Faham ya? Alright. So ini content kita. So kalau macam Amirul, maaf ganggu waktu ni, tuan tahu kan
signal ataupun line paling laju ataupun internet download paling laju ataupun internet coverage yang paling laju berada di, mungkin kita letaklah Ceras untuk singkat kami. So tuan boleh download file 2 gig dalam masa 30 saat contoh. Nampak tak? So kalau konten tu tentang download, cerita tentang hasil download. Kalau kita cerita pasal travel pack, sambung tentang travel pack juga. Jangan cerita banyak-banyak benda. Lagi-lagi macam kosmetik C2 Joy kan. Tuan tahu kan dalam C2 Joy mengandungi susu awal lembu. Dan susu awal lembu ni antara susu yang terbaik selepas susu ibu contoh. Dah itu je. Tak perlu cerita pasal macam mana dia dapat susu awal lembu tu ke. So awal lembu ni macam mana susu yang pertama ke. Tak payah cerita. Itu cerita nanti. Okay. Alright. So itu konten So okay. Saya ingat ada orang nak jawab tadi. So seterusnya adalah yang ayat yang ketiga ini adalah ayat CTA. Tahu tak CTA itu apa? Cuba komen. CTA itu apa? CTA. Gapo dia CTA? Call to action. Oh, ramai tahu call to action. Gapo dia call to action ni? Yang jawab CTA ni, call to action ni gapo dia? Apa maksud call to action? Biasanya kita buat kat iklan betul? Kan, suruh klik link, suruh komen di bawah. Tapi kenapa kita tak buat dalam WhatsApp? Sebab boleh kita tak buat dalam WhatsApp, walaupun kita bagi testimoni yang panas sangat, faham? Dan apabila customer tu tak tahu nak kena buat apa, sebab tu dia tak buat apa-apa. So dalam WhatsApp ni kita nak apa? Customer nak suruh reply. Sebetulnya kat sini kita suruh customer tolong reply ya. Okay. Untuk dapatkan contoh free gift istimewa. Free gift istimewa ni kalau untuk Akmal mungkin free COD. Kan? Ataupun dulu mungkin kita boleh offer sebelum ni kita bagi hantar guna Grab delivery, mungkin kena tambah. Tapi untuk hari ni saja dia akan dapat free Grab contoh. Free Grab untuk hari ni saja. So bagi nak suruh orang reply ni kena ada upah. Nak suruh orang reply kena ada upah. Faham ya? So untuk free COD ni untuk Akmal jual makanan, pastikan kena ambil banyak set. Jangan hanya sekadar satu set free delivery, tak nak. So kalau boleh at least 5 ataupun paling sikit 5 lah. 5 set nasi Arab baru kita bagi free delivery. Tapi kalau 5, 4, 3, 2, 1 betul mungkin kena tambah. So baru dia rasa rugi. Nampak tak? Boleh? Okay, so sekarang tuan-tuan dan puan cuba guna ayat follow up ni. Ini untuk Tuan Akmal lah. Janganlah follow up customer SIM card kau guna nasi Arab pula. Tiba-tiba, awak jual nasi Arab ke? Dah pelik. Ni contoh. Okay, first salam dan hashtag kita jaga kita. Nak tiru boleh ataupun nak ubah boleh, tak ada masalah. Emoji boleh. Tetapi jangan terlalu banyak bagi emoji. Ni jadi masalah. Jangan terlalu bagi banyak emoji. Emoji dia guna di tempat yang betul, insyaAllah berkesan. Tapi kalau emoji you pakai terlalu banyak, menyebabkan customer rasa you macam budak-budak. So masuk konten yang di tengah-tengah ni, maaf ganggu waktu ni. Tuan tahu kan nasi Arab kami ni dalam travel pack. So tuan boleh nikmati nasi Arab walaupun sedang outstation. Lepas tu yang terakhir, buat perangai CTA. So kalau kita tengok perangai CTA ni, tolong reply ya untuk dapatkan free gift istimewa daripada saya hari ni. So kalau contoh, kalau macam Mei ada banyak free gift yang kita nak bagi, mungkin 3, 4, 5, senaraikan. Tolong reply ya untuk dapatkan 5 free gift istimewa daripada saya hari ni. Ada 5, maksudnya highlight kan berapa kita nak bagi. Contoh free postage, nota, video, group support, telegram, macam-macam lah. So kat situ dah ada 6 dah. So highlightkan kat situ. Walaupun benda tu memang ada dalam package, tapi kita anggaplah benda tu adalah bonus. Boleh? Alright, good. So sekarang cuba tulis, kita buat practical follow up. Saya nak tengok korang buat follow up. Sebab apa? Saya rasa macam tak lengkap kelas hari ni kalau saya tak tengok tuan-tuan dan puan-puan buat follow up. So ambil masa, buat follow up. Nanti kalau dapat respon, dapat reply, share dalam chat.
nanti saya akan bagi ayat. Sebab dalam ayat banyak. Ni saya akan bagi ayat-ayat macam ni. Tapi tuan-tuan kena buat follow up dulu. Nanti saya akan bagi. Kita akan buat sama-sama. Don't worry. Boleh? So kalau boleh, let's go. Jom. Saya tunggu. Buat follow up ya. Saya tunggu. Don't worry. Nanti insyaAllah kita akan selesai dalam pukul 1. Sir, kalau prospek sebelum ni tak bagi tahu dia puan ke laki, panggilan apa yang sesuai? Okay, untuk kalau saya lah, kita ambil majority dalam database kita tu, kita biasanya dapat laki ke perempuan. Kalau laki, go for laki. Go for lelaki. Don't worry. Kalau tiba-tiba dia kata, salah lah, saya perempuan. Minta maaf je lah. Alright, jom follow up. So ada lebih kurang 25 orang untuk hari ni. Saya minta just buat ayat, tak payah panjang-panjang, pendek-pendek. Cuba follow up customer guna structure yang saya bagi ni. Tengok dapat respon ke tidak. Sir, macam mana kalau kita dah pernah list semua free gift dalam package, macam mana? Kalau untuk follow up, biasanya customer tak ingat. So don't worry. Bila kita follow up, biasanya customer akan, kita anggap customer ni from zero balik. Walaupun ke atas kita dah bagi harga, jangan kata, puan ke atas ni kan harga, puan tak baca ke? Jangan reply balik harga tu. Bagi balik asal. Bagi balik. Kita anggap customer tak ingat. Dan biasanya memang tak ingat. Biasanya tak ingat. Jarang sangat kita jumpa yang ingat. Okay, jom follow up. So siapa-siapa yang baru join, terima kasih. Walaupun tak boleh join dari awal, tapi anda tetap spend masa untuk join untuk sekejap. Jangan risau, kita ada buat recorded version. So sekarang ni kita sedang buat practical follow up. So tuan-tuan puan-puan, apa yang puan-puan nampak ni adalah ayat untuk follow up lah. Okay, tak perlu ke add on gambar benefit product, tak perlu. Kalau saya bagi ayat je dulu. Tapi kalau nak bagi gambar benefit product boleh. Bagi gambar dulu dan baru bagi ayat. Bagi gambar dulu dan baru bagi ayat. Itu tak apa. Jangan bagi ayat dulu baru gambar. Jangan terbalik. Sebab apa? Kalau kita bagi ayat dulu baru gambar, dia nampak gambar. Dia tak nampak CTA kita. So bila dia tak nampak CTA kita, dia tak reply. Alright. So follow up ya. Saya tunggu. Ayat saya ni boleh tak selepas bagi salam, maaf ganggu waktu ni, puan tahu kan lagi 2 bulan kita akan masuk tahun 2021. So puan berminat nak turunkan berat badan sebelum 2021, tolong reply ya untuk dapatkan free gift istimewa daripada saya hari ni. Okey, untuk Tuan Izan, jangan guna ayat tuan berminat tak, ataupun so puan berminat turunkan berat badan is better. Tuan Izan, puan ada plan tak nak turunkan berat badan sebelum 2021? Okay, puan ada plan tak nak turunkan berat badan sebelum 2021? So Raihan dah dapat. Ya, betul. Tahniah. Okay, kita proceed. So Raihan jual apa? Raihan jual apa? Raihan jual apa? Yang dah reply ya. Saya jual jam sir. Okay, nak tanya, tuan dah jumpa ke jam yang tuan berkenan dan suka?
Jika belum, saya nak kenalkan dengan design terbaru kami. Design jam terbaru kami. Tada. Ni untuk Rehan sebab dia jual jam. So untuk 2 jam ni biasanya kita tanyalah. So sama juga siapa-siapa. Nanti kalau dia replyer, terima kasih kerana sedia reply. Nak tanya, contoh kita jual nasi Arab. Tadi kan kita follow up dengan guna ayat nasi Arab. Nak tanya, tuan dah jumpa belum nasi Arab yang tuan berkenan dengan rasanya? Jika belum, boleh saya kenalkan dengan nasi Arab kami. Kami ada guna resipi terbaru ni. Contoh. Tada. Ni untuk orang yang reply ya. Ni untuk reply ya. Dan kalau kena blue tick, itu biasa, tak boleh buat apa. Saya suka ingatkan pada semua student saya, bila kita buat follow up 10 nombor, yang reply-nya cuma 1. Tak boleh buat apa. Yang reply-nya cuma 1. Okay, so follow up. Nanti kalau ada orang reply, bagi tahu saya ya. Semua okey ke? Okay. Sorry. Tak nak kacau. Follow up dulu. Salam, kita. Maaf ganggu waktu ni. Sis tahu kan, Lux Foundation ni full coverage. So memang dah jimat kos daily routine makeup akak. Replyer untuk free gift hari ni. Boleh ke macam ni, sir? Boleh. So maksudnya contoh kan, full coverage, so memang dah jimat untuk kos daily routine. So dah jimat kos daily routine tu maksudnya apa? Mungkin kita boleh tambah, dah jimat kos daily routine, tak perlu tambah ataupun tak perlu bedak lagi. Cukup foundation satu dan tak perlu compact powder, tak perlu yang loose powder, tak payah dah. Cukup satu tu pun dah cover semua dah. Tuan, kalau ada masalah buah pinggang, ayat follow up dia macam mana? Masalah buah pinggang. Nurul jual apa, Nurul? Maksudnya awak selesaikan masalah buah pinggang ke? So cubalah cerita. Assalamualaikum. Kita balik kepada yang ni kita. Assalamualaikum. Kita jaga kita. Maaf ganggu waktu ni. Puan tahu kan, bahan dalam produk kami ataupun bahan dalam contoh nama produk ada pria katak. Pria katak ni memang berdasarkan kajian mampu untuk turunkan rasa
ataupun membuang saya tak tahu, saya tak boleh nak agak berdasarkan, sebab tu you kena share your own content. Nanti kau jadi aku merapu pula. Perkataan tadi untuk kecil manis, bukannya untuk buah pinggang. So saya tak tahu apa bahan dia. Kenapa setiap kali customer reply rasa nervous? Kalau tanya saya, sebab sebelum ni kau tak pernah buat follow up. Sebab tu kau nervous. Dah lama tak buat follow up, tiba buat follow up, tiba orang reply. Gelabah. Tapi buatlah follow up. Okay. Ana Liana, maaf ganggu waktu ni. Puan tahu kan sekarang kes COVID semakin meningkat, terutamanya golongan yang mempunyai masalah kesihatan lagi tinggi. Okay Puan Ana Liana, masalah kesihatan apa? Masalah kesihatan apa? Jangan too general. Okay, yang mempunyai masalah imunisasi ke, maksudnya fokus kat situ. Jangan masalah kesihatan. Masalah kesihatan ni too general. Untuk kena jangkitan, susu kolesterol C2 Joy adalah susu yang terbaik selepas susu ibu. Faham? Cantik? Betul? Betul? Saya suka? Boleh? Ada free gift istimewa daripada saya hari ni? Setuju? Tolong reply untuk dapatkan free gift istimewa saya hari ni. Okay, ni ayat ni dah double. Maksudnya kalau nak ada free gift istimewa daripada saya hari ni, tolong reply ataupun it's better mudahkan ayat ni, pendekkan ayat ni, ambil yang tolong reply untuk dapatkan free gift istimewa saya daripada hari ni. Jangan letak 2 kali. So benda tu jadi redundant. Stipik kena. Memang macam tu pun. Aku rasa kalau kenapa nervous, sebab you takut sebelum ni you follow up tapi orang tak reply. So sekarang bila kita ada cara yang betul untuk buat follow up, kenapa kita takut? Sebab macam dia reply lah. Itu je. Don't worry lah. Saya rasa dah mula ramai orang yang mula dapat respon. Ada 4 orang reply. Good job Amirul. Good job. Dia reply apa Amirul? Semua reply ya ke? Okey, yang lain. Puan lelah betul ke? Buat follow up dah. Kau tengok je dari tadi kan, apa kata buat sekali. Tapi betul ke nama puan leha ke, puan lelah ke? Sedih pula kalau saya tengok macam so cuba follow up, nanti share dengan saya respon. Mei dapat ayat Tuan Hakim. So kat sini kita ada ramai lah. Cubalah. Biasanya kalau ada cikgu kat depan ni, bila buat follow up, insyaAllah dapat respon. Tapi bila buat sendiri-sendiri, dengan anak tengah bising kat belakang. Oh, Amirul, ada reply berminat cuma belum decide lagi. Let's go. Kan saya suka macam tu. Berminat tapi belum decide lagi. Okay, berminat tapi belum decide. Okay. So, apabila faham. Yelah, banyak alasan kau kan. Tengah guna phone lah. Kan. Out lah sekejap. Pergi je lah follow up. Lepas tu masuklah balik. Masih boleh dengar suara saya kot. Ni cikgunya pun bagi banyak alasan, apatah lagi student. Buatlah follow up. Tupi buat follow up. Okay, so untuk Amirul, okay, kita mulakan. Okay, mulakan ayat. Okay, saya faham. Nampak tak? Buat okay, mulakan dengan ayat saya faham. Lepas tu buat dia rasa rugi. Dia berminat tapi belum decide. So buat dia rasa rugi. Okay tuan, saya terima kasih
Eh, tuan ke bro ke? Oh, saya bukan cikgu, saya tolong jual kelas je. Faham, faham. Yelah. Ada lagi ayat kau nak menjawab kan? Okey tuan, saya faham. Tuan belum bersedia. Tapi kan saya tak nak tuan terlepas offer hari ni. Sebelum tu nak tanya harga untuk SIM ni okey kan? Kita tanya je ni. So buat dia rasa rugi yang belum decide ni. So bila kita tanya dia harga untuk SIM card ni okey, dia kata okey. Cuma belum bersedia. So kita boleh tanyalah. Okey kalau macam tu, kalau harga ni okey, jomlah kita promote terus ataupun kita join terus. Join terus tak semestinya ambil full payment. Mungkin kenapa dia tak bersedia sebab dia tak ada duit. So bila tak ada duit, dia kata harga okey, cuma tak ada duit. Nak kena tunggu gaji ataupun nak tunggu nanti. So apa nak kena buat adalah minta deposit. Minta deposit. Okay. So May, walaupun awak bukan cikgu tapi saya tolong jual kelas. Tapi kadang-kadang untuk lebih terror closing you kena menjiwai. You macam you menjual kelas sendiri. InsyaAllah sale you akan naik. So niat you jual je kelas ni betul-betul nak bantu orang supaya kenapa orang nak kena belajar buat sabun. At least ada pendapatan kan. Mungkin at least ada skill baru. Contoh dia jual nasi Arab tapi bagi free gift sabun. Sabun apa? Sabun homemade yang kita buat. Janganlah buat besar-besar, buat kecil-kecil sudahlah. So nampak tak? Collaborate. Ni untuk Amirul. Amirul yang jual SIM card tadi berminat tapi belum decide. Okay, yang lain? Dah dapat replyer, tahniah. So dah dapat replyer. Rushidatul jual produk apa? Rushidatul jual produk apa? Rushidatul jual produk apa? Takkan kalau yang ni dia guna jam. Awak jual produk apa? So saya jual produk untuk aset wanita. Good. So saya nak tanya, puan dah jumpa ke rawatan untuk menjaga aset wanita yang puan selesa? Jika belum, saya nak kenalkan dengan ni nama brand terbaru kami dengan harga special hari ni. Ni untuk Rushidatul. So Rushidatul dia jual produk untuk menjaga aset wanita. Don't worry, jangan segan. Saya banyak handle produk-produk macam ni, memang laku keras. Kalau kat Sungai Besar macam apa nama produk tu lupa pun untuk aset wanita juga. Yang lain. So insyaAllah nanti kalau ada apa-apa soalan boleh Roger saya kat grup Telegram lah. Boleh so ada 5 minit lagi ni saya akan stay dengan korang. So kalau ada apa reply bagi tahu je. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada 20 orang dan 25 orang, 27 orang tadi yang ada. So insyaAllah saya doakan tuan-tuan dan puan-puan ini sentiasa dimudahkan segala urusan dan jumpa customer yang kita nak lah insyaAllah. Itu je. Okay. Alright. So buat dulu. Nanti mungkin saya akan habiskan lagi dalam masa 2 minit lagi.
Okay. So far semua okay ke? Nak stay lagi ke ataupun boleh kita tangguhkan dulu majlis ilmu kita pada hari ni? Saya rasa semua belajar banyak tak ni? Saya harap soalan-soalan yang Tuan Sarfan jawab tadi, kalau kita recap balik dari awal kan, so soalan-soalan tadi kita belajar tentang follow up, lepas tu dah bagi harga senyap, lepas tu macam-macam lah kita belajar kan, saya pun dah lupa. Minta maaf. Dan untuk hari ni kita belajar tentang follow up, the whole final tentang follow up. So saya harap cuba buat praktikal ni terus. Habis je sesi Zoom ini, buat praktikal terus. Nanti kalau tak tahu nak reply apa, dalam Telegram ada. Okay? Dan yang pertamanya saya minta maaf kalau saya janji tadi pukul 10 tapi kita start pukul 11. Banyak sangat perkara teknikal tadi, saya minta maaf sangat-sangat. So saya sambung terus sampai pukul 1. So insyaAllah hari ni hari Ahad. Dan kalau memang hari ni waktu kerja, teruskanlah kerja tu. So fikir yang baik-baik. So percaya. Dan saya minta lah kita jiwai apa yang kita jual. Jiwai apa yang kita jual. Contoh walaupun macam Mih Halim kan, saya tolong jual je kelas orang, tapi kita menjiwai, kita sedang menjual macam kelas kita sendiri. Macam tu, insyaAllah. Terima kasih pada semua. Terima kasih pada yang tanya soalan. Terima kasih pada yang buat sharing tadi. Terima kasih. So insyaAllah all the best. Jaga kesihatan. Dan kalau perlu apa-apa PM saya secara personal. Kalau takut malu ke dalam grup ke, it's okay, saya faham. Dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa arah dan melintang, kita jumpa next week. Kita jumpa next week hari yang sama. Waktu saya tak tahu. Mungkin buat malam, mungkin buat pagi. Suka-suka hati saya lah nak buat bila kan. Senang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau kita guna waktu yang sama, nanti you tak appreciate. So saya buat surprise. Okay? Alright. So all the best. So jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. So kita tangguhkan sesi kita hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asril insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Amin 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 ya rabbal alamin. So hari ni insya-Allah dengan izin Allah kita dapat belajar, dan hari ini juga kita melangsungkan silaturahim kita. Insya-Allah hari ini kita berkawan di atas muka bumi ini, dan sampai masanya nanti kita akan semua berjiran di syurga nanti. So wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye bye. Korang awesome lah, 20 orang yang terbaik. Okay, so nanti apa-apa share dalam grup Telegram, okay? Assalamualaikum. Okay, thank you, sir. Terima kasih Amirul.